Hindu agama tertua. Okay? Dekat masjid ada bulan sabit, dekat Dewa Siva pun ada bulan sabit. Betul-betul boleh tengok dekat Google. Lepas tu batu suci dekat Mekah arah kiblat. Itu Hindu punya batu dekat Siva, tu batu linggam orang cakap dekat Google. Sama kalau kita cari dekat Google ada muncul. Kalau orang Melayu cakap air Zam-Zam. Hindu pun ada dia punya air. Hindu punya air Gangga. So kita semua sama. Ini tentang batu macam tu kan, Islam sama Hindu saya memang tahu sama. Dakwaan yang mengatakan Kaabah memiliki batu suci yang didakwa sebagai Siva Lingam yang merupakan simbol suci dan sembahan bagi penganut Hindu bukanlah satu dakwaan yang baru. Malah selain daripada itu, tersebarnya beberapa tuduhan yang tidak berasas dari kalangan ilmuwan Hindu sendiri yang mengatakan Kaabah pada asalnya adalah kuil Hindu yang bernama Kabalishwaran. Dakwaan ini dicetuskan oleh seorang penulis Hindu bernama Purushottam Nagesh Oak di dalam banyak tulisannya, antaranya bertajuk Was Kaabah a Hindu Temple? Malah dia banyak membuat hipotesis mengaitkan agama Islam adalah berasal daripada ajaran Hindu. Purushottam Nagesh Oak juga mendakwa bahawa agama Kristian pada asalnya adalah agama Veda dengan mengulas etimologi Kristian pada asalnya dikenali dengan Krishniti atau Krishna Niti yang bermaksud cara Krishna atau Hakim Krishna. Malah terdapat beberapa hipotesis kontroversi lain yang ditimbulkan olehnya. Idea yang mengaitkan umat Islam menyembah Kaabah yang merupakan kuil Siva dan tuduhan mengatakan Islam berasal daripada Hindu ini bukanlah sedikit yang mempercayainya kerana ia dikembangkan oleh penulis Hindu lain seperti Yogi Sigal dalam bukunya The Human Trinity. Malah termasuk seorang Hindu berpengaruh iaitu Sri Sri Ravi Shankar di dalam bukunya Hinduism and Islam, The Common Thread. Akan tetapi Sri Sri Ravi Shankar telah menarik balik kenyataan beliau terhadap isu ini dan mengaku bahawa dakwaan itu adalah tidak berasas. Dakwaan yang pertama, dakwaan yang mengatakan asal nama Kaabah adalah dari perkataan Kabalishwaran yang mengisyaratkan kepada Dewa Siva. Ini kerana terdapat beberapa nama lain bagi Siva, antaranya adalah Ishwara. Selain dari nama dikaitkan Siva memiliki simbol bulan sabit di kepalanya dan didakwa simbol itu merupakan simbol umat Islam. Sebenarnya perkataan Kabalishwaran tidak pernah wujud kecuali di dalam jurnal perkaitan antara Kaabah dan Siva sahaja dan tidak pernah digunakan bagi perkataan lain. Ia adalah istilah baru yang dicipta bagi mengaitkan Kaabah dengan Ishvara, iaitu nama lain bagi Siva. Dikaitkan simbol Islam memiliki bulan sabit yang sama dengan simbol Shiva memakai bulan sabit itu adalah dakwaan yang tidak berasas. Islam tidak memiliki apa-apa simbol untuk dikaitkan dengan lambang agama. Simbol bulan dan bintang itu diperkenalkan oleh kerajaan Utsmaniyah bagi simbol bendera kerajaannya. Malah ia tidak ada kaitan dengan simbol kedewaan Hindu. Jika dakwaannya semudah itu untuk mengaitkan bulan sabit di kepala Siva adalah tanda Kaabah merupakan kuil Siva, harus mengapa tidak mengaitkan bahawa imej Siva memiliki lembing Trisula itu berpengaruh dari idea Greek iaitu Poseidon, atau imej Devil yang sering kali digambarkan syaitan berwarna merah yang memiliki Trisula seperti Siva. Sudah tentulah dakwaan sebegini tidak akan diterima dan ia tidak benar. Malah sebagai Muslim harus jujur dan tidak akan mengulas hipotesis itu dengan semudah itu. Dakwaan kedua, dakwaan batu Hajarul Aswad yang jemaah haji cium itu hampir sama atau sama dengan yoni dari Siva Lingam. Mereka juga mendakwa bahawa Siva Lingam sendiri telah dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam Kaabah. Pertama, lingam bermaksud simbol bagi Siva atau literalnya jika merujuk kamus Sanskrit, ia boleh bermaksud bentuk kemaluan. Antara yang mengatakan lingam itu kemaluan Shiva adalah dalam buku Ensiklopedia Hindu yang ditulis oleh barisan ilmuwan Hindu sendiri. Manakala yoni pula bermaksud faraj atau kemaluan bagi dewi atau syakti. Lingam dan yoni adalah dua simbol yang diukir duduk bersama, yang mana lingam diukir panjang menegak dan yoni berbentuk lepir di bawah lingam. Hakikatnya umat Islam tidak pernah memiliki kepercayaan sebegitu untuk dikaitkan dengan ibadah dan sebarang simbol. Kedua, batu Hajarul Aswad di Kaabah itu adalah batu hitam dan diukir di kelilingnya dengan kepingan perak. Bentuk yang terdapat pada hari ini merupakan kepingan perak yang melingkari batu tersebut.
Ia tidak memberi simbol apa-apa pun, apatah lagi dikaitkan dengan simbol kemaluan perempuan. Dakwaan yang tidak bertanggungjawab apabila mengatakan di dalam Kaabah terdapat Sivalingam, sedangkan jika dilihat di dalam Kaabah sebenarnya kosong, tidak terdapat apa-apa simbol atau ukiran seperti berhala yang dikatakan oleh sebahagian ilmuwan Hindu. Dakwaan ketiga, mereka juga mendakwa terdapat konsep penyembahan berhala di tanah Arab sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Berhala yang feminin seperti dewi-dewi di zaman Arab iaitu Al-Uzza, Al-Lata dan Al-Manat itu seperti Saraswati, Parvati dan Lakshmi di dalam agama Hindu. Sebenarnya jika dilihat, kepercayaan politisme tidak akan terlepas daripada adanya jantina terhadap dewa-dewi yang disembah. Hal ini terdapat beberapa faktor, antaranya adalah: pertama, imajinasi manusia adalah terhad apabila mereka memikirkan zat Tuhan sehingga mereka akan memasukkan khayalan dan imej seperti manusia kepada Tuhan-Tuhan mereka. Kedua, penyembahan berhala akan mengambil semangat tempat dan tidak ada perkaitan di antaranya, walaupun setiap dewa-dewi itu memiliki tugas yang hampir serupa walau dari tamadun yang berlainan. Jika dikatakan berhala feminin itu sebagai bukti, ia asalnya adalah berpengaruh dari Hindu. Adakah Ishtar, Aphrodite, Arianhud, Artemis, Athena, Hera dan ratusan dewi lagi di seluruh dunia dan tamadun itu juga merupakan pengaruh dewa-dewi Hindu? Sudah tentu tidak, kerana konsep berhala dan dewa-dewi itu akan dicipta melalui sikap manusia berkhayalan terhadap Tuhan. Jika dikatakan konsep berhala itu adalah ajaran sebenar Hindu, perlu dilihat semula sejarah perjalanan antara zaman Vedic ke zaman Puranik. Ini kerana terdapat perbezaan ketara di dalam konsep ketuhanan di antara kedua zaman ini. Zaman Vedic mereka dilihat seakan tidak dibenarkan untuk membuat berhala atau patung bagi Tuhan. Menurut Pramod Chandra di dalam bukunya The Sculpture of India, mengatakan jika dilihat kepada peninggalan ukiran atau seni pembinaan patung sembahan, didapati ia tidak dapat dikesan pada zaman Vedic. Di India, pengukiran zaman patung bermula pada zaman pemerintahan Maurya oleh Raja Asoka, dan seni pengukiran berhala di India banyak dipengaruhi oleh Hellenism dari Yunani yang dibawa oleh Alexander the Great ketika mereka masuk ke India pada tahun 327 hingga 325 sebelum Masihi. Jika dilihat keseluruhan dakwaan ini, jelas tuduhan mengatakan di dalam Kaabah terdapat berhala atau Sivalingam adalah satu dakwaan yang tidak berasas. Ingatlah firman Allah di dalam Al-Quran. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sekian, terima kasih.